Ada yang dah tahu lama, ada yang baru tahu, ada yang cadang nak semayang baru tahu, rezeki betul lah. Ada orang daripada hari tu dah nak mesti kena datang, sampai masa kena pergi tengok site. Ada orang memang nak datang, tiba-tiba MC pula hari ni, lah terlepas pula kan. Dan ada pula yang datang nak semayang, tengok ada ceramah ke? Ada ceramah. Alhamdulillah kan. Jadi nak lancar awal ke lancar kemudian ni? Lancar awal. Kemudian takut terlupa orang. Sebelum tu ada dua pengumuman. Pengumuman pertama yang awal, pengumuman kedua yang hujung. Pengumuman yang pertama, tolong tamatkan kuliah pada jam 1.50 untuk solat zuhur. Saya baca, saya siap untuk ingatkan diri saya sendiri dan orang lain. Jadi makna saya dah beri peringatan. Makna saya sadar lah. Kalau saya terlebih kamu pun, makna dengan tahap saya sadar. Okey. Jadi hari ini tajuk kita adalah tentang pergaulan, batas pergaulan di tempat kerja. Kan, sebab al-maklumlah kita bekerja bukannya bekerja di kawasan macam penjara. Penjara wanita, penjara lelaki, kan tak. Macam tu senang sikit. Ataupun kita bekerja sebagai warden asrama. Warden asrama perempuan. Jadi perempuan-perempuan je, kecuali yang ada pun lelaki suami kepada perempuan itu yang menjadi warden tu. Ataupun dia belum kahwin lagi, mudah kerja dia. Jadi sekarang ceritanya kita adalah membicarakan soal ikhtilat. Ikhtilat ini membawa maksud berkumpulnya beberapa lelaki dan wanita yang bukan mahramnya di satu tempat yang memungkinkan berlaku yang gitu-gitu. Maksud yang gitu-gitu tu memungkinkan berlakunya hubungan di antaranya yang mungkin melampaui batas-batas agama maupun melampaui, mungkin dari segi agama tak, tapi batas mata pun dah nampak tak elok. Dengan cerita agama lagi, mata tengok dia tak ada apa-apa, tapi mata tengok pun dah tak kena dah. Contoh kan, tak kiralah melalui pandangan mata, isyarat ataupun dengan berkata-kata, bercakap-cakap, bertegur sapa kan. Macam contoh penceramah ni sombong tu kan, dia TV tu elok galak-galak tu kan, kenapa jumpa dah. Jadi maknanya kena faham tu kan. Tengok kan tiba-tiba nyanggi gatal penceramah ni tu, yang nyanggi kan masalah kan. Kena tengok juga. Jadi kalau kita tengok menurut fahaman beberapa pendapat, sedikit orang kata sedikit, kalau kita boleh petik lah dari segi beberapa nas, kalau kita tengok ianya tidaklah terbatas kepada kaum muslimah sahaja. Kena ingat, makna semua sekali mainkan peranan, baik lelaki baik perempuan, dan semua kena faham. Contoh kalau kita pergi hari raya lah, zaman raya kita pergi raya kan, pagi raya kan macam-macam perangai orang bersalam ni kan. Ada pula tu mak saudara, itu kat luar lah, kita tu tajuk lain, ni contoh kan. Kadang mak saudara dengan kita nak ikutkan batal semayang, tapi dia jenis ya Allah nak buah aku, dia peluknya kita. Tu macam mana? Tapi segi adab kita pun Allah janganlah malu tu. Buat macam tu mungkin macam tu kan. Tapi tak ada, boleh tak jangan usik saya. Contoh kan, itu sepenceramah tahu tak? Contoh lah kan, contoh teruk sangat perangai macam tu kan. Maknanya kena pandai juga tu, kena pandai. Sebab ada setengah orang tu dia nak salam macam sihat, dia tak salam pun. Mana orang tu nak salam, dia terus macam ni, sihat dia tu. Maknanya perempuan tu sendiri tarik tangan, sihat ke? Jadi dia tak adalah nampak tangan dia tak jadi macam tu. Maknanya peranan tu baik lelaki perempuan semuanya kena mainkan peranan. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nur ayat 30 hingga 31, katakanlah kepada orang lelaki-lelaki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya. Makna lelaki dan perempuan, muslimin muslimat, dua-dua kena jaga. Dan bila sebut kemaluan tu, makna maruah, bukan anu. Faham? Jadi mana maruah kita, jaga nama kita. Tu sebab orang perempuan
disebutkan, Nabi pun sebut kalau dia nak masuk syurga dia jaga 4 perkara, termasuk yang ketiga menjaga maruah diri dan maruah suaminya. Itu yang ketiga Nabi sebut. Maruah. Orang lelaki pun jangan kata orang lelaki tak apa sebab kita lelaki, jangan memandai macam tu. Kita lelaki tak ada hal. Siapa cakap tak ada hal? Kan dia main takraw, dia main bola kan, bolengnya seluar tu pendek, yang main takraw tu kan killer tu kan gemar, dia salit-salit sampai ke apa tu kan, konon tengok, kononnya nak tunjukkan dia punya otot kan. Dulu saya main takraw, saya tahulah, saya pun sama dulu. Jadi mengaku dia orang ni biar orang faham, makna bukan cakap kita baik sangat. Saya pun dulu macam tu, main takraw, memang dia killer tu, dia ada macam feel tu, dia tarik tu, dia solid dekat soal dalam dia tu. Biar ada konon lapang lah paha dia tu dululah, dulu. Lepas tu panjat pukul lama. Lepas tu turun dia tarik balik. Nak wahal sebenarnya okey. Lepas tu masa tu yelah belum terdedah sangat, tapi akhir-akhirnya ramai dah mula ada tight kan, dah pakai ketat sikit, dah tutup cover kan, supaya tak nak menampakkan yang tidak sepatutnya. Konon pula orang yang jenis yang keturunan memerang kan, keturunan orang yang berbulu lobek ni lah, yang baru apa semua kan, contoh kan dia tunjuk bulu-bulu, agak tak malu kau contoh lah kira kan. Ya. Dan dalam satu hadis yang begitu popular sekali menerangkan tentang pandangan pertama itu dibolehkan, tetapi tidak untuk kali keduanya dari segi pandangan. Sabda Rasulullah SAW, jangan sampai pandangan yang satu mengikuti pandangan lainnya. Kamu hanya boleh pandangan yang pertama sahaja, manakala pandangan seterusnya tidak dibenarkan, hukumnya haram. Ternampak, mana pandangan pertama tu ternampak, bukan sengaja, bukannya dicari cari pertama tu kan, zap, lepas tu tak lopeh kan, tu kan macam tu je. Kaedah tak begitu. Jadi kalau kita terangkan, sebab kalau ikut pandangan pertama pada pandangan seterusnya itu dah jadi lain. Malahan pandangan pertama itu boleh jadi tak sengaja. Ingat tak kisah sak labah pemuda? Dia ada 2 sak labah ni. Satu sak labah yang tak nak keluar zakat pasal kambing, satu lagi sak labah yang budak muda tu yang selalu mendapatkan keperluan untuk Nabi. Dia cari keperluan untuk Nabi, entah macam mana dalam perjalanan dia nak cari sesuatu untuk Nabi. Dalam perjalanan tiba-tiba ternampak dia satu, dia tengah lalu tu ada satu pintu bilik air. Bilik air orang dulu masa zaman Nabi dulu dia tak ada pintu pun, dia pakai tirai kainnya. Tak macam mana tertiup dia angin, terselak, terbuntanglah mata dan terlihat, lalu tak tersengaja langsung ternampak. Nampak banyak kat situ kan. Dia sap, dia bila ternampak aja langsung dia tutup mata. Ya Allah, dia menangis-nangis, dia lari sebab dia takut turun ayat pasal dia ternampak tadi. Macam tu sekali lah, takut turun ayat, malu dia nanti ayat Quran turun tu sebab dia. Masa tu wahyu masih lagi turun kan. Ini keluarlah ayat pasal aku ni. Dia menyuruk dekat atas bukit tu, dekat dalam satu gua tu, dia menyuruk dalam tu, menangis-nangis, menginsafi. Ya Allah, malunya. Macam tu lah. Cuba kalau kita pernah tak buka TV ternampak nak drama Korea tu seksi, ya Allah, masuk dalam bilik, ya Allah, kenapa aku nampak, ya Allah. Macam tu tak? Biasanya tak macam tu tempat lain, hanya staf dekat Kementerian Kerja Raya je macam tu. Macam tu lah kira kan. Balalah masuk dalam bilik, dia takut kan. Jadi apa yang berlaku lepas tu, Nabi kita akan tanya. Nabi kita memang dia akan tanya. Kalau nampak orang tu dah lama tak ada, Nabi tanya, mana puai Sak Labah lama tak nampak, mana puai ni terjemahan tau. Kau cakap pula bunyi ni 9 pula Nabi cakap kan. Mana perginya dia? Tak tahulah. Jadi semua cari, rupa jumpa dia. Dah tanat dah, dia memang tak makan, tak minum, menangis sebab risau. Bila kau buat apa kat sini, kenapa dah turun ke ayat pasal aku, dia tanya macam tu. Makna punya takut dek pandangan tu tadi. Ringkas cerita, akhirnya bila Nabi jumpa dia, Nabi dah beritahu dia, sesungguhnya kau diampunkan dosa kau dan Allah Ta'ala janjikan syurga untuk kau. Akhirnya dia mengucap, meninggal. Dan bila dia dah meninggal, masa itulah yang peristiwa yang kita pernah dengar, Nabi nak tengok jenazah dia tu, yang nak sebelum nak dikebumikan, Nabi berjalan tu macam berhati-hati tu. Tu sahabat kata, kenapa lah pelik sangat cara Rasulullah tu berjalan, kenapa? Macam hati-hati jalan, slow. Rupa-rupanya dia tanya, ya Rasulullah, kenapa pelik sangat cara kau berjalan ya Rasulullah, cara kau melangkah?
Kalaulah kau nampak apa yang aku nampak, dia kata, aku terlihat berduyun-duyun, seramai-ramainya malaikat berebut-rebut nak tengok jenazah Sa'labah. Jadi aku takut terpijak mereka. Macam tu lah nak tengok, tunjukkan orang bila jaga bab mata aja. Kita kadang-kadang bukan lagi dah, memang saja cari. Pergi tepi pantai dah. Kan? Memang paling banyak ada zikir ke tepi pantai. Allah, 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 subhanallah, 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 astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dia panggil kawan, astagfirullah, astagfirullah. Dia siap tunjuk. Nampak tak? Nampak tak? Tu pandangan mata nak kena jaga tu. Kan? Jadi maknanya dari segi makna ikhtilat secara bahasa yang bercampurnya sesuatu yang lain. Dari segi bahasa maksudnya sesuatu yang bercampurnya dengan yang lain, itulah maksud ikhtilat. Hari ni teknikal sikit. Bila sebut ikhtilat, ikhtilat ni ada terbahagi kepada dua bentuk. Dua bentuk iaitu yang pertamanya ikhtilat ghairu syar'i, iaitu yang tidak mengikut syariat Islam, dan juga ikhtilat syar'i iaitu berlandaskan syariat Islam. Ikhtilat yang tidak berlandaskan Islam iaitu ghairu syar'i, percampuran yang boleh menjatuhkan maruah. Nampak saya cerita tadi awal tadi tentang maruah. Yang mana percampuran yang boleh menimbulkan fitnah, seperti hubungan antara lelaki dan perempuan di tempat yang sunyi, bercanggah dengan adat dan adab etika Islam, seperti bergurau senda antara lelaki dan perempuan yang ajnabi. Maknanya dia boleh berkahwin. Bukan kalau kita tengok keadaan-keadaan ni tak boleh nak cakap, kalau macam tu ni tak boleh, macam ni tak boleh. Tak, kita kena tengok keadaan. Jangan kita tu, ni confirm lah ni maksiat ni confirm maksiat kata. Contoh kan? Tak, kita kena tengok keadaan. Sebab tu ada yang telefon, ada yang sekali saya pergi di ni untuk badan uniform kan, ada yang polis lah, payah mana pula kan. Dia tanya, dia kata ada, tapi saya tak cakap polis kat Malaysia ni mungkin kat Afrika ke kan, macam tu lah memang. Ni saya terjemahkan lah daripada bahasa Afrika. Dia tanya, kalau suami saya kuat cemburu kata. Jadi saya kadang-kadang bertugas berdua dengan seorang pegawai lelaki, bertugas untuk meronda, dia berjalan berdua kan. Jadi segi macam tu, macam mana saya tak beritahu suami saya, salahkah? Macam tu kata. Saya kata lebih baik dia beritahu suami dia, marah ke apa ke, cakap kita jalankan tugas. Paling senang sekali bawa lelaki tu jumpa dengan orang yang kita bertugas ni kawan tu. Sebabnya kadang-kadang pejabat tu, sebab kita puji jabatan-jabatan yang buat family day ni. Dia boleh buat family day, dia kenal, oh ni suami ni, oh ni dia, oh yang ni. Jadi dia dah kenal. Abang ingat taklah dululah bang yang ni lah, Leha yang sama department dengan orang tu, yang mana yang kecil mata tu lah. Yang tu kenapa? Jadi cerita kenal ni. Yang ni, alah Cik Azlan tu lah. Cik Azlan yang benar, yang macam sada-sada yang handsome tu. Itu jangan cakap. Kalau cakap tu memang berubah muka lelaki kau kan. Siapa? Kenapa dengan dia? Kena lain jawapan kan. Nampak tak? Jadi makna macam tu